Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk peperangan Mu'tah ataupun Ghazwah Mu'tah. Pengenalan bagi peperangan Mu'tah ini, Ghazwah Mu'tah berlaku pada Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Mu'tah merupakan sebuah kampung di pinggir Syam. Sekarang ia dinamakan Al-Qara. Letaknya di Tenggara Laut Mati. Negeri Syam ini ialah jajahan takluk Empayar Rom yang ketika itu diperintah oleh Maharaja Hercules. Maharaja Hercules sebelum ini pernah mendapat risalah daripada Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Akan tetapi Baginda menolak kerana lebih menyayangi kekuasaannya. Hercules takut kuasanya sebagai Maharaja jatuh kerana memeluk Islam walaupun mengetahui kebenaran Islam. Perang ini merupakan pertembungan pertama tentera Islam dengan tentera Rom. Seterusnya, perkampungan Mu'tah. Pada masa Rasulullah SAW, salah seorang saksi penting sejarah perkembangan Islam di kampung Mu'tah. Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa ini berada di tepi sungai Jordan, kini masuk dalam wilayah Yordania. Pada saat itu, kampung Mu'tah merupakan wilayah yang hangat dengan deretan pokok pinus di sepanjang jalan. Oleh itu, kampung ini terjadi satu peperangan antara bangsa Arab yang sudah memeluk Islam dengan bangsa Arab yang memeluk agama Nasara dan bangsa Eropah. Bahkan, beberapa sastera menyebut perang ini adalah pertama umat Islam melawan bangsa Barat. Perang ini terjadi semasa pasca perjanjian Hudaybiyah. Pada ketika itu, Rasulullah SAW menyampaikan pesan damai agama Islam melalui sepucuk surat yang dituliskan oleh Rasulullah SAW yang dikirimkan wakil ke pelbagai kawasan. Salah satunya, wakil dikirimkan pada Gubernur Basrah, Syurabil bin al-Ghasani, yang ketika itu beliau berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Izlin. Saya sambung poin saya yang sebelumnya iaitu faktor berlakunya peperangan Mu'tah. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Aina Jua binti Muhammad Sahani, nombor matrik 061490. Faktor berlakunya peperangan Mu'tah ni iaitu kenapa? Kenapa berlakunya peperangan Mu'tah? Kenapa terjadinya peperangan ini? Okey, kejadian ini berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Pada tahun 629 Masihi, yang mana Rasulullah SAW menghantar utusannya iaitu Al-Harith bin Umar Al-Uzdi untuk menyebarkan risalah Islam kepada Raja Basrah. Dalam perjalanan beliau yang jauh dengan membawa sepucuk surat itu, dan beliau ditangkap oleh Gubernur Al-Balqa iaitu Syurahbil bin Umar Al-Ghasrani dan diserahkan kepada Kaisar Rom. Malamnya, Al-Haris ni diikat dan terus dipancung kepalanya oleh Al-Ghassan. Selepas Rasulullah SAW mendengar berita tersebut, Rasulullah tergamam, terkejut kerana mereka sanggup membunuh seorang duta dan utusan biasa, dan Rasulullah SAW menganggap itu adalah jenayah yang kejam dan juga turut dianggap sebagai satu pengisytiharan perang. Untuk menuntut bela ke atas pembunuh kepada Al-Harith itu, Rasulullah SAW memerintah 3,000 orang kontijen tentera Islam dan mengarah mereka ke utara untuk menghukum penyerang tersebut. Dan ini merupakan gerakan yang terbesar dan paling ramai yang pernah Rasulullah SAW kumpulkan, kecuali dalam perang musuh bersekutu. Seterusnya, Rasulullah SAW bercadang supaya mereka iaitu tentera-tentera tersebut lalu di kawasan yang di mana Al-Harith tu dibunuh dan mengajak mereka menerima Islam. Sekiranya mereka menerima Islam secara jelas, maka tiada perang yang akan berlaku. Tetapi sekiranya mereka menolak, maka tiada pilihan yang lain yang bakal dihadapi oleh mereka. Okey, poin seterusnya, kesan selepas peperangan. Okay. Kesan selepas peperangan, selepas berlakunya peperangan Mu'tah, musuh mengundurkan diri dari peperangan. Kerana Khalid ibn al-Walid, iaitu seorang yang dipanggil Sufyan dalam peperangan tersebut, kerana beliau menyerahkan diri beliau untuk menjadi pemimpin dalam peperangan tersebut. Okay.
Khalid bin Al-Walid ni tidak lagi mengejar musuh, bahkan mengarah mereka iaitu tentera Islam tu pulang ke Madinah. Dan itulah kemenangan yang terbesar bagi mereka. Setelah kembalinya mereka iaitu tentera Islam di Madinah selepas berjuang di bumi Mu'tah, mereka disambut baik oleh Rasulullah SAW dan anak-anak kecil para pejuang Islam dengan berlari-lari. Malah sebahagian penduduk Madinah telah mengejek mereka bahawa mereka tu lari dari peperangan tersebut. Sehingga kan ada sebahagian pejuang Islam tu malu untuk keluar rumah. Bahkan keluar untuk ke masjid. Selepas kejadian itu, Rasulullah SAW cuba mencelah dan cuba memujuk mereka dengan memberi keterangan yang sebenar bahawa tentera Islam pulang ke Madinah bukan lari dari peperangan, akan tetapi mereka akan menyerang semula pada masa akan datang. Oleh itu, pihak musuh pula merasa tenang dan gembira kerana tindakan yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid tu, yang mana beliau membawa pulang tentera Islam ke Madinah. Pihak musuh juga turut rasa takut dan bimbang sekiranya pihak bantuan tentera Islam dari Madinah akan datang bagi membantu tentera Islam dalam peperangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Latif binti Alwi, nombor matrik 061518. Baik, hari ini saya akan bentangkan tentang sejarah Perang Mu'tah. Dalam Perang Mu'tah, Rasulullah telah menghantar sejumlah tentera Islam sebanyak 3,000 orang, manakala pihak musuh pula menghantar 200,000 bala tentera. 100,000 daripadanya telah dihantar oleh Hercules yang terdiri daripada bangsa Rom, manakala lagi 100,000 telah dikumpulkan oleh Syashabil yang terdiri daripada kabilah Nuqam, Juzam, Al-Qa'in dan Bahra. Dan jumlah dalam Perang Mu'tah ni merupakan jumlah yang paling terbesar merupakan jumlah yang paling banyak bilangan tentera berbanding perang-perang yang lain. Yang kedua, Perang Mu'tah dipimpin oleh 3 orang panglima Islam, iaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Harithah dipilih oleh Rasulullah disebabkan kedekatannya bersama baginda, yang mana Zaid ini merupakan anak angkat kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala Ja'far dan Abdullah dipilih disebabkan keberanian mereka dan kebijaksanaan mereka dalam medan perang. Yang ketiga, untuk pengetahuan semua, dalam Perang Mu'tah, sebelum bermulanya perang, tentera Islam berhenti di Pekan Ma'an selama 2 malam disebabkan bilangan tentera musuh yang begitu banyak, dan mereka mengambil masa 2 malam untuk memikirkan bagaimana mereka mahu menyelesaikan masalah ini. Dan ada di antara mereka juga yang bercadang untuk menulis surat kepada Rasulullah untuk memberikan nasihat kepada mereka. Tetapi cadangan ini telah dibantah oleh Abdullah bin Rawahah sebab dia berkata, berperanglah kerana Allah, bukan berperang kerana jumlah bilangan tentera yang banyak. Yang keempat, setelah Zaid, Ja'far dan Abdullah tersungkur, Khalid Al-Walid telah dilantik untuk menjadi panglima Islam yang baru. Macam mana Khalid Al-Walid ni dilantik? Sebab telah datang seorang lelaki dari Bani Adlan yang bernama Sabit bin Al-Arqam. Dialah yang mencadangkan Khalid Al-Walid untuk menjadi panglima Islam yang baru. Bukan yang seterusnya, bukan itu saja. Khalid Al-Walid ni juga dikenali sebagai orang yang bijaksana dalam mengatur strategi. Malah dia telah dipanggil oleh tentera Islam untuk mengatur strategi yang baru setelah melihat tentera Islam ni dalam keadaan yang goyah. Akhir sekali, dalam Perang Mu'tah ni, tentera Islam yang terkorban seramai 12 orang, manakala jumlah tentera musuh yang terkorban tidak diketahui jumlahnya. Tetapi dekat sini dia nak menjelaskan bahawa sebenarnya
pihak musuh ni mengalami kematian banyak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Sadia Awatif. Nama saya Wanda Syakir binti Masufi, nombor metric 060306. Seterusnya kita bersambung pada strategi permut'ah. Yang pertama ialah dalam peperangan ini Rasulullah SAW melantik 3 orang untuk memimpin peperangan. Antaranya ialah Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah. Lepas tu, strategi peperangan ini dirancang oleh Khalid Al-Walid, di mana antara strategi beliau ialah menyatukan kembali barisan pasukan umat muslimin ketika apabila tentera umat muslimin berpecah belah atau kata ingin mundur, maksudnya turun apabila melihat pasukan Romawi atau pasukan lawan yang lebih ramai. Lepas tu yang seterusnya yang kedua, membuat insiden-insiden kecil untuk mengulur waktu, kerana beliau sampai satu tempat itu pada waktu petang. Oleh itu beliau mengulur waktu, kerana seperti kita tahu peperangan tidak akan berlaku pada waktu malam. Beliau mengulurkan waktu supaya peperangan itu berlaku pada keesokan paginya. Seterusnya kamuflase pasukan. Di sini ialah Khalid Al-Walid ni dia mengambil kesempatan ini untuk menyusun kembali siasat peperangan beliau dalam menghadapi pasukan Romawi yang lebih ramai berbanding pasukan umat muslimin dalam peperangan ini. Okay, seterusnya kita bersambung pula kepada keistimewaan peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ni ada keistimewaan yang tersendiri, antaranya ialah peperangan Mu'tah ini merupakan peperangan yang terbesar pernah berlaku, di mana dalam peperangan ini ia melibatkan 3,000 tentera Islam yang melawan 200,000 tentera Romawi. Tetapi dalam jumlah yang perbezaan yang besar, kemenangan berpihak kepada tentera Islam, pihak Islam. Yang kedua ialah Rasulullah SAW ini melantik 3 orang pemimpin di samping itu kerana beliau Rasulullah SAW baginda tidak ikut serta dalam peperangan Mu'tah ini. Seterusnya, jika semua tahu, peperangan ini berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Seterusnya, peperangan ini merupakan peperangan yang pertama buat Khalid Al-Walid setelah beliau memeluk Islam. Tetapi strategi peperangan ini dirancang oleh beliau kerana sebelum ini Khalid Al-Walid ini pernah mengambil ataupun memimpin beberapa peperangan di bawah beliau. Sekian itu saja daripada saya. Kita bersambung pula pada saudari Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afika binti Ali Akbar. Memegang nombor metrik 060326. Baiklah. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai hikmah dan pengajaran daripada perang Mu'tah ini. Hikmah yang pertama ialah kita mestilah mempunyai semangat jihad yang tinggi dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini dengan memberanikan diri apabila berhadapan dengan musuh. Yang kedua, dalam melantik seseorang pemimpin yang belum ditentukan lagi, kita perlulah mendapat kata sepakat dari semua pihak atau memilih suara majoriti. Yang ketiga, berpandukan cara Rasulullah SAW melantik pemimpin di perang Mu'tah, seseorang itu seharusnya melantik pengganti selepasnya dengan mengikut syarat dan etika dari segi kepimpinan yang ada pada pengganti itu. Yang keempat, Rasulullah SAW menangis ketika mengetahui ada sahabat yang syahid. Baginda menangis sebagai tanda kasih sayang manusia dan bukanlah menolak qada dan qadar Allah SWT. Kita sebagai manusia mestilah percaya atas ketentuan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir ialah pesanan Rasulullah SAW dalam memilih pemimpin menjadi bukti bahawa seseorang khalifah atau pemimpin boleh melantik amir atau ketua dalam kumpulan mengikut tertib. Seterusnya, kesimpulan yang kita dapat daripada kisah perang Mu'tah ini ialah
Perbezaan bilangan yang terlalu besar antara tentera muslimin dengan tentera musuh yang terdiri daripada orang Rom dan musyrikin Arab bukanlah menjadi ukuran yang sebenar untuk mendapat kemenangan. Apa yang paling penting adalah iman yang kuat dan semangat jihad yang tinggi untuk terus berjuang demi jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping semangat kerjasama yang jitu dan kuat yang ada dalam diri semua tentera muslimin. Seterusnya, perancangan strategi yang sistematik perlulah dilakukan dari peringkat awal dan dirancang dengan penuh teliti supaya matlamat yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. Akhir sekali, umat Islam juga seharusnya tidak bertindak melulu dengan cara mengkritik dan mengejek tentera muslimin apabila melihat kepulangan mereka, kerana tindakan tersebut mungkin ada sebab dan tujuannya. Baiklah, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.